Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Sabahal khair. Apa khabar semua pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian? Semoga semuanya sihat walafiat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, insya-Allah sebelum kita memulakan pembelajaran kita, alangkah baiknya kalau kita mengetahui adab-adab belajar ketika online. Seperti mana yang kita tahu, adab adalah satu perkara yang amat penting. Imam Malik rahimahullahu ta'ala telah menyatakan, ta'allamul adab qabla an ta'allamal ilm. Yakni belajarlah adab dulu sebelum kita mempelajari ilmu. Kerana adab ini adalah satu benda yang penting, sehingga kan Nabi SAW menyatakan seberat-berat amal yang ditimbang adalah akhlak yang baik. Oleh itu, dalam pelajaran kita, dalam PDPR kita, hendaklah saya dan anda semua melaksanakan adab supaya hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajar yang dikasihi sekalian, sebelum kita menghadiri kelas, hendaklah kita melaksanakan beberapa adab yang kita perlu buat. Perkara pertama adalah membuat persiapan diri. Membuat persiapan diri maksudnya dari segi penampilan diri kita, sebaik-baiknya pakailah pakaian yang terbaik, yang paling cantik, yang menutup aurat, dan elakkanlah menggunakan pakaian yang tidak elok. Contohnya bagi perempuan, apabila memakai tudung, pakailah tudung dengan betul, bukannya memakai hoodie. Dan yang kedua, apabila kita hendak menjalani kelas online, kita perlu menepati masa. Seandainya kelas kita telah dirancang pada jam 8, sebaik-baiknya 5 minit ataupun 10 minit sebelum kelas 7.50 kita dah bersedia dengan laptop kita, bersedia dengan gadget kita, dan bersedia segala-gala keperluan yang diperlukan untuk belajar. Semasa belajar pula, hendaklah pertama sekali kita memperbaharui niat kita. Niat ini adalah penting. Nabi SAW ada menyatakan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan dimulakan dengan niat. Kalau anda belajar niat untuk mencapai keredaan Allah, maka Allah akan beri apa yang kita niatkan. Begitu juga awak belajar dalam apa-apa subjek, niat kita yang pentingnya adalah mendapat keredaan Allah. Yang kedua, dapat memahami sebenar apa yang dipelajari dan minta dijauhkan daripada sesat ataupun salah faham mengenaan subjek yang kita pelajari. Jadi, untuk membetulkan niat kita, caranya adalah dengan melalui doa. Jadi dengan doa ini kita memohon kepada Allah. Dengan doa ini kita memohon taufik kepada Allah supaya apa yang kita pelajari kita dapat faham, kita dapat amal, kita dapat sampaikan kepada mereka yang lain. Seterusnya, adab kita adalah fokus. Fokus ini amat penting. Dalam pembelajaran, fokus umpama anak panah. Macam mana seorang pemanah, dia nak kena bullseye, dia perlukan fokus. Tanpa fokus, maka serangannya tidak akan kena pada bullseye tersebut. Oleh yang demikian, untuk bagaimana kaedah kita nak dapat fokus dalam pembelajaran kita, pertama sekali kita kena sediakan nota, buku. Jadi apa yang dipelajari, apa yang dikongsikan oleh guru, jadi kita kena catat isi-isi penting dia. Sebaik-baiknya kita hendaklah menzahirkan wajah kita. Itu tanda fokus. Sebab kalau kita tidak menzahirkan wajah kita, jadi apa-apa perkara kita boleh buat. Orang tak tahu apa yang kita tertutup, apa yang kita laksanakan apabila kita tertutup. Jadi sebaiknya menzahirkan wajah. Tapi seandainya kalau awak zahirkan wajah awak, boleh mendatangkan aib bagi keluarga awak, sebaiknya awak mesej dengan guru, bagi tahu minta maaf, saya tak dapat nak zahirkan wajah. Kalau dizahirkan wajah, keadaan rumah saya tak berapa elok. Jadi sebaiknya bagi tahulah kepada guru anda.
Tanda sebagai fokus ini adalah kita menjawab segala soalan daripada guru. Kalau guru bertanya menggunakan lisan, contohnya, apa khabar? Jadi jawablah dengan lisan. Kalau cikgu minta kita jawab dengan chat, maka jawablah dengan chat. Dan akhir sekali, selepas habis kelas, apabila guru menyatakan sampai sini saja pembelajaran kita, maka sekurang-kurangnya ucaplah terima kasih, jazakallahu khairah, share thank you kepada cikgu tersebut. Dan sebaik-baiknya kita doakan cikgu, mudah-mudahan cikgu diberi kekuatan dan sebagainya. Dan jangan lupa siapkan tugasan anda. Pelajar yang dikasihi sekalian, berikut adalah adab-adab kita sebagai seorang pelajar. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui adab ini, pembelajaran kita makin diberkati oleh Allah. Dan apabila tanda ilmu berkat itu, kita berjaya di dunia, bukan sahaja di dunia, di akhirat kelak. Jadi Ustaz doakan semoga antum dan antuna semua berjaya dunia akhirat.